Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Saya ingin membawakan anda sekali lagi sesi temu Anwar sahabat-sahabat semua, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan pelajar-pelajar UPNM. Dan yang paling menggempakan adalah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri menerima soalan-soalan tanpa ditapis daripada pelajar-pelajar ini. Dan menariknya, ya, jawapan daripada Perdana Menteri kita. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama jawapan-jawapan yang padu terbaik daripada Perdana Menteri kita. Jadi mari kita tonton bersama video ini. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk Seri. Okey. Nama saya Muhammad Arif Haziq. Saya pelajar tahun 3 Ijazah Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa, Diplomasi dan Keselamatan Antarabangsa. Bunyi Dari Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan. Baik. Soalan saya Datuk Seri berkaitan dengan peperangan di Gaza. Okay. Jadi sebagai sebuah negara Islam yang kecil seperti Malaysia ni, apakah peranan Malaysia di arena antarabangsa dalam mencari resolusi pendamaian? Dan seterusnya peranan kami sebagai belia ataupun mahasiswa dalam membantu amplify ataupun membantu suara rakyat di Gaza. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. You see, anak-anak kena fikir naratif, bahasa ini disebut who dictates the language of discourse. Itu the Western media, the Western capitals. Bagaimana dia terangkan perkembangan di Gaza, peperangan di Gaza. Mana ada perang di Gaza? Yang ada adalah serangan ganas rejim Israel ke atas rakyat yang tanpa alatan ketenteraan. Kalau ada pun kelompok-kelompok kecil itu hanya rebellion forces. Ya. Macam guerrilla warfare dulu. Tapi ini bukan perang. Ini kita kena betul istilah. Serangan ganas Israel. Bukan hari ini. 68 tahun. Terus menerus. Tanah dirampas. Rumah dirampas. Sekarang ini pembunuhan beramai-ramai disebut genosid. Orang di Amerika yang bicara mempertahankan Israel, apakah dia tidak ada ilmu? Dia ada ilmu. Apakah dia tidak punya cukup information? Dia ada cukup information. Masalahnya di mana? Masalah itu kemanusiaannya, manusiawinya dan nilainya. Sebab itu untuk ada kaitan dengan Malaysia, saya paling tidak tolerate di Malaysia ni orang tanam kebencian kaum, you know. Ini semua bibit racism ini. Di Malaysia pun ada bibit-bibit itu. Ya. Kita akan bekerjasama dengan mata macam kita bukan mata yang sepet dan warna kulit kita bukan warna kulit lain gelap. I mean, apa dia ni? You ni orang Islam ke? Apakah orang Islam tu mengizinkan penghinaan kerana kulit? Apakah bukan Bilal bukankah paling dengan bibir yang tebal dan warna kulit yang hitam? Tapi didakap oleh keluarga Rasulullah SAW sebagai anggota keluarga. Sudah ingat masa Bilal itu bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan salah seorang daripada mereka panggil Bilal, Yabna Sauda. Hai anak orang wanita kulit hitam. Ya. Itu disergah oleh Rasulullah SAW 3 kali. Apakah dia hitam? Memang betul dia hitam. Dulu dia hamba, memang dia hamba. Apakah factually correct bila disebut kamu anak orang kulit hitam? Betul. Tetapi dari segi nilai dan akhlak dan akal budi itu menghina. Maka Rasulullah sergah. Dan apa jawaban Rasulullah? Dia Bilal itu ahli baiti, ahli keluarga aku. Jadi saudara, anak-anak sekalian, kita kena latih begitu. Jadi orang kata, ini pro Cina sebab dia baik dengan DAP. Nothing to do with that. Ya. Tapi kita ni kemanusiaan. Apa hebatnya Melayu ni?
Melayu ini kena paling tinggi budayanya, paling halus dan sopan santunnya. Melayu ini asalkan jangan kamu hilangkan martabat dia dan prinsip dia, macam bahasa kita, agama kita, budaya kita, sastra kita, itu identiti kita. Kita rangkul semua yang lain. Apakah ini baru? Tidak. Daripada Kesultanan Melayu Melaka. Ada penasihat di kalangan orang India. Ada khalifah-khalifah besar. Penasihat-penasihatnya bila orang Kristian dan orang bukan Arab dan orang Yahudi. Tapi dipilih orangnya yang ada nilai dah. Mana sentimen kaum akan jaga. Balik pada soal Gaza ini yang saya kaitkan ini, kerana sentimen kaum itu dan kebencian terhadap Islam dan Arab itu keterlaluan. Apa kupasan ini baru tak? Salah seorang sarjana dari Columbia University yang terkemuka, Edward Said, a Christian Arab, dia tulis apa yang disebut devastating critique of Western anthropology and social sciences. Tahun akhir 70-an saya fikir. Karya dia Orientalism. Dia tunjuk bukti bagaimana orang sarjana-sarjana barat ini tanam itu. Sampai orang yakin yang bukan barat itu inferior. Yang bukan Kristian itu tidak sama status. Maka sebab itu disebut masa penjajahan dulu disebut tentang Christianizing mission untuk menyelamatkan orang, memberikan tamadun kepada orang-orang yang dijajah. Jadi ini mentaliti ini yang tersangkut. Saya kadang heran. Sebahagian kawan-kawan saya, kan saya pernah di Amerika, bagaimana kawan-kawan yang baik. Tapi tidak semua. Saya mengajar umpamanya University Georgetown. Itu majoritinya menentang imperialism. Majoriti profesor dan mahasiswanya itu menentang Zionism dan keganasan Israel ke atas Gaza. Nah, kita betulnya negara kecil. Bukan maksud kita mampu perang dengan sesiapa. Tetapi kita juga manusia. Kita ada nilai kemanusiaan. Orang dibunuh harian. Rumah dibom, masjid dimusnahkan, gereja dimusnahkan. Harian. Paling tidak kita bersuara. Itu yang mampu. Dan anak-anak harus disedarkan. Bukan dengan picisan. Kadang-kadang ceramah-ceramah agama, picisan, benci sana, benci. Tidak. Ini bukan kita kebencian itu terhadap kezaliman. Bukan kebencian terhadap orangnya, atau kaumnya, atau agamanya. Sebab itu kita harus teliti. Saya anggap mahasiswa ini mesti ada apa yang disebut pencerahan. Critical thinking. Okay. Creative and critical. Kalau tidak kita dengar factually flawed. Dari segi agama pun flawed. Sebab dalam agama ini dia menekankan soal kemanusiaan. Okey, kita sebagai orang Islam soal akidah, soal akhlak, soal syariah, kepribadian, tetapi berhubungan dengan lain itu ada kemanusiaannya. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pernah ditanya, apa hubungan kamu dengan orang Islam, apa beza dengan bukan Islam? Jawapan itu tajam. Apa jawapan Sayyidina Ali? Dia kata sama-sama Islam itu disebut akhukum fid din, saudara kamu dalam agama, karena innad dina indallahi al-Islam, dan semua ya, persahabatan. Jadi oleh itu, jadi dia kata kalau bukan Islam macam mana? Kalau saudara kamu dalam agama itu Islam, dengan bukan Islam macam mana? Dengan Islam akhukum fid din. Dengan yang lain akhukum, digunakan istilah akhukum, saudara kamu fil insaniyah, sesama manusia. Jadi kategori manusia. Ini kalau ada kefahaman begitu, dia tak jadi cetek, bebal seperti mana ada sekarang. Dari dalam soal Gaza, tanpa kira sama ada orang itu keturunan Yahudi atau keturunan Arab, kezaliman tetap kezaliman. Dan yang kita bantah keras ini kerana bagaimana manusia dengan tahap tamadun sekarang 2024 dengan segala kecanggihan ilmu masih mengizinkan kezaliman dan kita tidak berupaya apa-apa. Semalam Putera Muhammad bin Salman Arab Saudi
maklum ada persidangan khas OIC di Riyadh dan minta saya hadir. Jadi saya jawab, saya kata insya-Allah saya cuba. Tapi saya kata harus adalah yang kuat sikit. Kau tidak macam lemah. Tengok kenyataan-kenyataan Amerika dan UK. Israel has attacked Iran. Well, we must strongly encourage Israel to stop this. And then, next sentence. Where we warn Iran not to retaliate. Ni apa punya perhubungan antara bangsa ni? Bukan you lah, you belajar tu bagus. Tapi teorinya macam mana? Tak ada. Is there justice? No. Is there humanity? Tidak ada. Jadi tidak ada justice, tidak ada humanity. Bagaimana boleh kita cakap soal hubungan antara bangsa tanpa memikirkan soal kemanusiaan dan soal keadilan? Jadi kalau saudara tanya saya, memang kadang-kadang sahabat-sahabat saya beri nasihat, Anwar, kita negara kecil, jangan keras sangat. Nanti kita pelaburan di Amerika tinggi. Tapi saya kawan baik juga, saya baik juga. Hari itu di Vientiane saya jumpa Anthony Blinken 1 jam. Bab pelaburan, tapi bab Gaza kita sebut juga ya. Bab Lebanon kita sebut. Jadi saya berkawan. Amerika kata janganlah baik dengan Putin, Rusia. Saya kata itu masalah kamu lawan. Janganlah suruh kami pula. Kami ini negara merdeka dan berdaulat. Jadi kami buat keputusan untuk kepentingan rakyat kami dan negara kami. Oh, dengan China begitu juga. Problem. Tapi apakah kita hentikan hubungan baik dengan Amerika? Tidak juga. Ada keupayaan, ada tahap. Jadi dalam hubungan antarabangsa tu, tak apa kalau esok kalau Profesor Yu setuju, saya bagi kuliah tambahan di situ. Itu memang dialu-alukan. Jadi betul-betul kita harapkan Muhammad jadi profesor, membantu dalam kuliah hubungan antarabangsa. Baik, Datuk Seri boleh teruskan dengan soalan. Datuk Seri nak minum, silakan minum juga. Jadi ada seterusnya soalan dari warga Dewan, silakan di sana. Ya, silakan. Baiklah. Assalamualaikum Datuk Seri. Salam. Saya pegawai kadet tahun 3, Muhammad Syamil Irfan bin Muhammad Salim. Saya dari Fakulti Pengurusan Pertahanan dan Keselamatan. Okey, soalan saya yang saya ingin sampaikan kepada Datuk Seri ialah mengenai pendidikan. Seperti yang Datuk Seri katakan, menggapai ke langit dengan perubahan-perubahan yang baru seperti AI. Seperti yang kita sudah maklum, AI itu sendiri telah memberikan perubahan yang besar dalam kalangan pelajar. Paling ketaranya sekali di kalangan pelajar universiti. Tapi dalam masa yang sama, kesannya telah menyebabkan pelajar-pelajar hilang, semakin bergantung pada AI itu sendiri dan kurang untuk berfikir kerana dia terlalu mengharapkan dengan AI itu sendiri. Jadi saya ingin mendapatkan pandangan dan saranan daripada Datuk Seri tentang penggunaan AI itu sendiri dalam kalangan pelajar. Itu saja Datuk Seri. Jadi penemuan dalam alam pemikiran baru AI itu sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Tetapi AI itu, saya tanya Microsoft Chief, saya tanya Nvidia, mana yang one of the top AI companies, apa nama, Lawrence, apa nama? Nvidia punya chief anyway, dia kata, saya kata macam mana ni, saya kata AI ini rekaan barat dan kadang-kadang yang dimasukkan itu pemikiran barat, nilai barat. Dia jawab tu menarik. Saya nak tanya, dia jawab, dia kata, Prime Minister, you should train your guys to be competent enough to give the necessary input so that what is being digested by AI and then presented to you fits in with your mindset, your religion, your culture, your history. Itu menarik. Itu yang satu bab. Yang maknanya apa yang dimasukkan dalam korpus ilmu AI itu yang akan dimuntahkan keluar. Tidak ada yang luar daripada itu. Ya. Jadi oleh itu peranan kita melatih bila disebut AI ini yang
Saudara Zamri dah ke depan dengan beberapa universiti telah menumpukan. Penekanan kita itu bukan sekadar menguasai disiplin AI per se, tetapi untuk memastikan bahawa masukan itu memenuhi semua. Kalau umpamanya sebelum ini kata dia masukkan kalau AI dalam isu religion itu West. Tapi kalau kita masukkan. So it's not a problem with AI. It's a problem of the user. Jadi sebab itu kita jangan jadi negara yang hanya meminjam, menciplak. Tetapi mesti negara yang juga dalam usaha menggapai ke langit itu dan meneroka alam dan disiplin baru mampu menyediakan masukan yang boleh membantu. Itu satu. Keduanya kita tahu bahawa ini ada batasan dia. Sebab itu kalau kita tidak menggunakan pemikiran, jawapan daripada AI yang dimuntahkan keluar itu sudah menjadi mutlak. Dan ini tidak cukup. Sebab itu asas kita, ilmu asas, nilai dan akhlak asas, keyakinan dan akidah dan akhlak kita itu juga penting. Supaya apa yang dimuntahkan itu dapat kita nilai dan pilih apa yang kita anggap utama dan apa yang kita anggap terkeluar daripada korpus pemikiran dan keutamaan kita. Yang saya nak tekankan ini, poin yang anak sebut tadi itu betul. Kebergantungan kita keterlaluan. Sehingga kan baca AI, dia tak baca lagi dah. Ataupun seperti mana kita Google sekarang, semua jawapan Google. Tapi Google, jawapan itu jawapan rumusan dan ringkasan. Yang tidak kita lakukan ialah membaca. Jadi membaca itu ialah bila menelaah buku, menelaah itu dia lihat daripada keseluruhan pemikiran. Dia tidak ambil satu cebisan. Itu bahaya dia. Ya. Bukan maknanya maklumat itu tak betul. Tetapi konteks itu kadang-kadang tak betul. Dia apa-apa pun termasuk belajar Quran. Ya. Dia ada text and context. Dia ada ayat dan tafsir dan takwil. Itu dia pada awal kita dilatih. Belajar Quran umpamanya, dia ada apa yang disebut translation and interpretation. Jadi sebab itu bila sudah kadang-kadang dengar satu ceramah, dia ikut fikiran dan analisa dia. Tafsir pun begitu juga. Itu maknanya daripada awal tradisional. So dengan AI ni tak ada perubahan. Cuma bedanya AI itu mempunyai kekuatan baru. Korpus intelligence itu terlalu besar. Itu aja bedanya. So you can rely. Bukan saya nak cadangkan kurangkan, tidak, boleh. Cuma jangan tinggalkan asas. You have to read, you have to learn, you have to digest, you have to be critical. Baru boleh memanfaatkan AI dengan sebaiknya. Baik. Ya, Datuk Seri, adakah sebab terlalu bergantung pada gadget sebagainya menyebabkan tak ada komunikasi secara berdepan ni juga menyebabkan asas sebab masalah yang berlaku seperti kita balik pada asas tadi, gangguan mental, kesihatan mental sebab kurangnya interaksi, salah interpretation tadi. Betul. Bagaimana adakah sebab terlalu sangat mengikuti gadget sebagainya? Tak ada lagi interaksi di sini. Dia jadi macam satu bentuk ketaksuban, satu bentuk kefanatikan. Ya, umpamanya bapa, mak, anak-anak, cucu. Jumpa sebulan sekali. Apa khabarnya? Everybody back to the food. Main macam tu saya tahu. It's wrong. Sebab tidak mungkin ketergantungan kepada gadget ini dapat menggantikan yang apa yang disebut nilai dan kemanusiaan dan hubungan kita dengan ibu bapa kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita. Kebergantungan keterlaluan itu menjadi masalah. Dan ini dikenal pasti bukan baru. Sejak 80-an bila ada komputer dengan masa itu baru dia panggil, bukan, dia tak ada lagi WhatsApp, semua tak ada, dia panggil SMS ke maksudnya? Belum SMS dia panggil. Sebelum No, initially when it started dia pakai just
Bukan, well anyway, dia satu je gadget, dia apps dia. Maknanya dia blog. Oh, blog. See? Ini adanya blog. Dia pengguna blog saja. Even masih itu, pemikir-pemikir dan dalam bidang pendidikan adalah bagi amaran. Dia bimbang anak-anak muda ini hanya tergantung kepada gadget ini dan meninggalkan budaya membaca. Jadi orang tidak tahu lagi. Dia hanya tengok kuliah, kemudian pergi gadget. Lepas tu zero. Lulus universiti, yes, saya lulusan Cemerlang, UPNM. Sejak 5 tahun lepas lulus, baca buku apa? Tak, saya hanya pakai gadget. To me, is a failure. Sebab nilai ilmu itu masih perlukan korpus. Melainkan kalau sudah baca, masih boleh baca buku dalam komputer. What I mean is, mesti ada this love for scholarship. Bukan scholarship yang daripada Kementerian Pertahanan ni tak. Love for scholar, maknanya ilmu. Lazzatul ma'rifah. Itu yang love for scholarship ni. Baik. Baik, kita teruskan lagi pada soalan seterusnya. Silakan. Kau nak Zamri tambah pasal tadi? Yang berhormat Datuk On AI Zamri tu. mungkin ingin menambah. Bidang dia. Ya, silakan untuk memberikan mic kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi. Kalau dia jawab tak memuaskan, KPT macam mana? Ya. Kita minta kepada YBM Menteri Pendidikan Tinggi. Datuk Seri Utama Zamri. Silakan, Sri. Pakarnya ada di sini, Sir. Ya. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Sekadar untuk saya jelaskan sedikit tentang apa yang kita sedang rancangkan dalam konteks Kementerian Pendidikan Tinggi, iaitu mau tidak mau realiti yang ada di hadapan kita ialah inilah teknologi baru dalam dunia pendidikan kita. Soalnya bagaimana kita menggunakan seperti mana yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat tadi, dia ada dua aspek, iaitu konteks dan konten. ChatGPT sebagai contoh, ia benar dia ada kontennya, tetapi bagaimana kita nak contextualize. Sebab Yang Amat Berhormat pernah mengadakan perbincangan satu ketika dahulu dengan pakar-pakar dan kebetulan saya berada di situ. Dia kata tidak ada salah dengan konteks ChatGPT. Dia kata it's all depend on us. Bagaimana kita nak meletakkan dan kita konten yang ada di dalam tu. Jadi maknanya kita boleh curate our own input untuk kita masukkan di dalam konteks itu, dalam konten itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam konteks Kementerian Pendidikan Tinggi, kita telah pun mengadakan perbincangan untuk dilaksanakan pelaksanaan AI ini di seluruh universiti bermula dengan UTM yang telah pun diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat beberapa bulan yang lalu. Makanya di setiap universiti akan ada pendekatan ini untuk memastikan supaya pelajar-pelajar kita juga tidak ketinggalan. Cuma yang menjadi persoalannya bagaimana kita nak mewujudkan apa yang disebut sebagai the deep learning. Kerana dia ada dua kemungkinan. Bila kita go into AI ini, kita akan go into the deep learning. Tetapi ada satu yang bahayanya ialah the deep fake. The deep fake itulah macam-macam tu. Kita ingat benda tu betul, tetapi sebenarnya benda itu tidak betul. Itu sebenarnya yang dihadapi oleh Yang Amat Berhormat lah. Kadang-kadang disebut sebagai Yang Berhormat tengah bercakap, benda itu sebenarnya tidak berlaku. Ya, jadi inilah cabaran dalam dunia pendidikan. Secara ringkasnya saya sebutkan dari segi persiapan di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi dalam plan pembangunan pendidikan tinggi yang akan kita laksanakan pada untuk tahun 2026 hingga 2035 nanti. Yang itu akan kita masukkan. Dan persiapan-persiapan awal yang perlu kita sediakan sama ada untuk tenaga pengajar maupun di peringkat pelajar-pelajar kita. Terima kasih. Ya, Cik Sekali. Ya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan semua yang turut hadir. Persoalan mengenai AI, pertama saya percaya bahawa sesiapa pun termasuklah sesebuah negara, kita tidak boleh terceceh ataupun terkebelakang kerana ini adalah kemajuan teknologi. Adalah tidak wajar untuk wujud jurang dan tidak mempersiapkan negara.
Dan untuk memastikan negara dapat kerja ataupun dapat bersama dalam mengaplikasikan teknologi baru apa semua, maka sudah memang wajar ianya bermula di universiti. Jadi dalam soal ni kita ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat kerana soal ini memang masa saya Menteri Pendidikan Tinggi. Kalau tak kerana Yang Amat Berhormat mungkin lama lagi ataupun jauh lagi kita pun mungkin tak terfikir soal tu. Soal kedua memang betul tadi seperti yang dikatakan akan wujud cabaran, iaitu kebergantungan yang sangat tinggi, tetapi itu bukan yang sebenarnya kita kendaki. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memberikan bukan pandangan tetapi apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Walaupun kita dibantu oleh teknologi AI dan sebagainya, tetapi kita tidak pinggirkan perkara yang menjadi asas, iaitu kemampuan, keupayaan, kekuatan kita untuk berfikir, mentelaah, menterjemah dan memahami sesuatu perkara. Bukan otak itu diambil alih oleh AI, tetapi otak tu pada kita, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan digantikan dengan kecerdasan buatan. Ini anugerah kita. Jadi pastikanlah kita memanfaatkan otak kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih.